Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung sedikit lagi bab 2 iaitu 2.1. Hari ni cikgu nak suruh awak tengok balik muka surat 30 soalan nombor 6 Soalan nombor 6. Sebab soalan ni dia ada cara nak jawab dia. Kelas yang sebelum ni cikgu kata tak perlu buat soalan nombor 6 kan. Tapi saya rasa soalan nombor 6 ni kita kena buat. Cuba kita tengok soalan dia lah. Bandingkan. Ada perkataan bandingkan dekat sini. Okay, saya nak highlightkan perkataan bandingkan kat sini. Bandingkan antara lapisan mesofil palisad dengan mesofil berspan. Bila ada perkataan bandingkan, awak kena nyatakan persamaan dan perbezaan. Ingat, bila ada perkataan bandingkan, kena nyatakan persamaan dan perbezaan. Biasanya markah untuk perbezaan lebih banyak daripada persamaan. Jadi kita bergantung kepada markah yang dia bagi kat ujung ni lah. Berapa markah yang dia peruntukkan untuk soalan ni. Okey? Sebelum kita nak jawab soalan ni, dalam fikiran kita dah tergambar dah macam mana gambar rajah keratan rentas daun. Awak dah boleh bayangkan macam mana lapisan sel mesofil palisad. Dah kenal pun lapisan sel mesofil palisad macam mana. Dan dah boleh terbayangkan lapisan mesofil berspan. Sebab tu dalam kelas sebelum ni cikgu suruh awak lukis. Bila awak lukis, awak lebih mudah mengingati apa yang awak lukis. Okay, kita flashback balik keratan rentas daun. Okey. Di bahagian atas kali ni, bahagian atas ni adalah kutikel. Ini kalau belum label, awak labelkanlah, nanti takut lupa. Ini adalah kutikel, bahagian yang agak luk sinar. Di bawah kutikel kita ada epidermis atas. Ni epidermis atas ni, yang ni. Dia tersusun dalam satu layer, satu lapisan saja. Nampak tak? Sebab apa dia tersusun satu lapisan? Kenapa dia tak ada sampai 2, 3, 4, 5 lapisan? Sebab kita nak make sure dia nipis. Bila dia nipis, cahaya matahari boleh tembus dengan senang. Jadi dia nipis lah. Kalaulah epidermis atas ni ada berlapis-lapis, 2, 3 lapis lapisan, cahaya matahari tu nak tembus susah. Jadi dia kena ada satu lapisan saja supaya dia nipis. Terus saja di bawah epidermis atas kita ada mesofil palisad. Bila kita tengok gambar rajah ni, mesofil palisad dia agak rapat. Dia tersusun dengan rapat-rapat dan dia berbentuk silinder. Dia berbentuk silinder. Di bawah mesofil palisad kita ada mesofil berspan yang agak berbentuk sfera ataupun bulat, dan dia susunan dia agak longgar. Dan dia berdekatan dengan ruang antara ni adalah rongga daun. Ni rongga antara sel lah. Dia ada banyak banyak rongga. Ni ruang antara sel. Ni ruang antara sel. Ni ada rongga udara. Kemudian kita ada epidermis bawah. Epidermis bawah pun satu lapisan juga. Okey, dan di epidermis bawah biasanya kita ada banyak stoma. Ini adalah contoh satu stoma yang ada di epidermis bawah. Stoma ni bukan satu, stoma ni ada banyak lah bilangan dia. Stoma ni biasanya kita banyak dapat di permukaan bawah berbanding atas. Atas ada juga tapi tak banyak. Bawah lagi banyak stoma. Dan di sekeliling stoma ni ada 2 biji sel kat sini, namanya sel pengawal. Okay, tak apa. Kita nak balik pada soalan kita. Bandingkan antara mesofil palisad dengan mesofil berspan.
Mula-mula sekali kita tulis persamaan. Jadi awak tulis jawapan awak. Persamaan dia, bagi persamaan dulu ya. Yang pertama, persamaan dia, kedua-duanya mempunyai kloroplas. Okey, tulis satu. Kedua-dua sel ini mempunyai kloroplas. Yang mana satu kloroplas? Yang inilah kloroplas. Okey, saya highlightkan. Warna hijau. Okey, inilah kloroplas. Ini kloroplas. Okey, bila kita sebut sel tumbuhan, tak semua sel tumbuhan ada kloroplas. Tolong betulkan statement ni. Tak semua sel tumbuhan ada kloroplas. Yang ada kloroplas hanyalah mesofil palisat, mesofil berspan dan sel pengawal sahaja. Okey, tolong ingat kat dalam kepala awak, sel tumbuhan yang ada kloroplas hanyalah sel mesofil palisat, sel mesofil berspan dan sel pengawal sahaja. Yang lain tak ada kloroplas. Bila tak ada kloroplas, dia tak boleh buat proses fotosintesis. Kita dah belajar tingkatan 4, kloroplas adalah satu organel yang mempunyai klorofil, iaitu pigmen hijau untuk menyerap cahaya matahari. So ingat balik apa yang kita dah belajar di tingkatan 4. Okay, nampak ni? Inilah kloroplas. Kedua-dua sel ini mempunyai kloroplas. Ini pun ada kloroplas. Ini sel mesofil berspan. Okay, itu yang pertama. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kedua-dua sel ini melakukan proses fotosintesis. So ada dua persamaan ya. Kedua-dua sel ini melakukan proses fotosintesis. Okey, tu persamaan. Persamaan cukup bagi dua saja. Bagi dua persamaan. Lepas persamaan, perbezaan. Perbezaan dia pula, tulis perbezaan, perbezaan. Yang pertama, perbezaan yang pertama daripada segi bentuk, betul tak? Awak boleh tulis sel mesofil palisat berbentuk silinder, manakala sel mesofil berspan berbentuk sfera ataupun bulat. Daripada segi bentuk ya. Perbezaan yang kedua, kat sini gunakan perkataan manakala sebab nak membandingkan, nak menunjukkan perbezaan kena ada perkataan manakala. Okey. Tadi perbezaan daripada segi bentuk kan. Ni tadi perbezaan daripada segi bentuk. Yang kedua perbezaan daripada segi susunan. Okey, yang kedua, sel mesofil palisat tersusun rapat, manakala sel mesofil berspan tersusun agak longgar. Manakala, perkataan manakala. Yang ketiga, perbezaan daripada segi bilangan kloroplas. Ada perbezaan ya. Sel mesofil palisat mempunyai lebih banyak kloroplas, manakala sel mesofil berspan mempunyai kurang kloroplas. Kan? Yang keempat, sel mesofil palisat berhampiran dengan epidermis atas. Ini ada pada lokasi dia nah.
manakala sel mesofil berspan berada berhampiran epidermis bawah. Okey. Jadi cikgu rasa cukuplah 2 persamaan dan 4 perbezaan. Inilah cara macam mana nak jawab soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni biasanya dia kategori soalan bahagian esei. Jadi untuk nak jawab soalan nombor 6, kena ada dalam kepala awak gambaran keratan rentas daun. Boleh bayangkan macam mana keratan rentas daun tu. Baru awak boleh jawab soalan nombor 6. Okey, jadi tambah satu lagi nak. Praktis formatif 2.1. Nombor 1 tak payah buat, sampai nombor 5 tak payah buat. Tapi nombor 6 awak kena buat. Okey, itu saja. Nanti kita sambung yang lain.